Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Cikgu Les bin Syam Jafri dalam kelas online PKPP kita. Dan terima kasih kerana masih lagi sudi ulang kaji. So nanti anda boleh top up lagi lah waktu naik sekolah nanti dengan guru-guru anda, insyaAllah. Baik, kita tengok dekat sini. Hari ini kita sambung Tauhid bab 9, bab yang terakhir. So lepas ni kita boleh top up untuk ulang kaji dan sebagainya. Baik, tajuk kita hari ini ada sedikit berat, tapi insyaAllah anda dapat memahaminya. Kalau sebarang masalah boleh refer dengan saya. Baik, tajuk kita pada hari ini iaitu agama Kristian. Agama Kristian tu apa? Agama Kristian itu merujuk kepada agama budaya, yang mana sebenarnya telah diambil ataupun telah dicipta oleh manusia daripada kitab Injil, berasal daripada kitab Injil yang mana telah diseleweng. Asal usulnya dia rujuk pada kitab Injil, tapi mereka olah berlaku tokok tambah dan sebagainya, perubahan fakta dan sebagainya, akhirnya terjadinya kitab Bible. Kitab Bible pula merupakan rujukan untuk bagi agama Kristian, yang mana pengasas bagi agama Kristian ini adalah Paulus, ataupun kalau refer pada Google lah, ada nama detailnya lah. Okay. Baik, nanti dalam bab ni juga anda akan dapat tahu tentang Jesus, Tuhan, mak Tuhan, ayah bapa Tuhan, Tuhan bapa dan sebagainya. Okay, ada lebih detail, cuma mungkin kita akan masuk sikit sajalah. Okay, yang seterusnya perbincangan dalam grup, insyaAllah. Baik, kita tengok dekat sini ada 3 kepercayaan untuk agama Kristian. Yang pertama, berbilang Tuhan ataupun Tuhan Bapa. Mereka percaya ada banyak sangat Tuhan. Seterusnya, mereka mengangkat ataupun mengiktiraf ataupun menyatakan bahawa Nabi Isa itu sebenarnya adalah anak Tuhan. Bahkan yang terakhir ada Rohil Kudus. Tu nanti kita huraikan lebih lanjut lah. Baik, apakah sebab ataupun sebab kita mesti menolak agama Kristian? Kenapa mesti tolak? Sebab apa? Terang-terang dianya bercanggah daripada akidah kita, seterusnya tidak mengikut syariat Islam dan pastinya bukan agama Tauhid. Agama Tauhid ni apa? Agama yang mengesahkan Allah. Baik, seterusnya. Okay, Kristian. Kristian ini adalah agama budaya yang mana satu kelompok masyarakat Arab Jahiliyah telah mengkaji ikut budaya mereka berdasarkan kitab-kitab Injil dan sebagainya, mereka olah dan akhirnya mereka laksanakan ataupun timbulkan agama sendiri. Tapi hakikatnya memang dikata berdasarkan daripada Injil, tapi sebenarnya semuanya telah diseleweng dan itulah jadinya kitab Bible. Baik, seterusnya, okay, kita tengok dekat sini, okay, untuk isi yang seterusnya, poin yang seterusnya, mereka itu merubah keseluruhan kitab Injil. Jadi ada beberapa fakta yang tak sama dan sebenarnya tidak benar belaka lah. So nanti saya bagi contoh lah. Ataupun beginilah yang paling mudah. Kitab A ni yang sebenarnya cakap 2 campur 2 4. Yang dapat kat kitab yang satu lagi ni 2 campur 2 8. Begitu juga kitab perbandingan antara Al-Quran dan Bible. Al-Quran cerita, contoh ni contoh saja. Okay, Ali telah bertemu dengan Abu. Ayat pertama. Nanti ayat yang ke-20 Ali bertemu dengan Abu juga. Untuk kita contoh Bible pula, ayat pertama Ali berjumpa dengan Abu. Dah betul tu, sama, teli kan. Untuk ayat yang ke-10 dia jadi Ali berjumpa dengan Pak Samad. Dia berubah. Kalau Al-Quran ayat tu lah sampai ke akhirnya. Bible pula dia dah bercanggah. Contoh ayat Quran, la taqrabu zina, janganlah kamu mampir zina. Tetap dengan tu. Bible pula bertukar dan sebagainya. Ayat Al-Quran cantik, berbunga, dia punya susunan atur ayatnya cantik, kalamullah. Tetapi Bible pula ciptaan manusia, tunggang langgang perkataannya, susunan aturnya tak secantik yang boleh. Seterusnya,
Kita tengok dia telah menjadikan ataupun mengangkat Nabi Isa ini sebagai watak utama, sebagai legenda, sebagai watak yang diguna pakai daripada dulu sampai sekarang. Itu saja. Okay, tak ada watak lain. Okay, kalau Al-Quran dia ceritakan tentang Nabi-Nabi, perjuangan segalanya, tapi Kristian itu saja. Okay, baik, jelas Seterusnya kita tengok guys, contoh penghinaan kepada Nabi. Kenapa tak boleh ikut agama Kristian? Sebab dia tak bagi role model yang terbaik. Antaranya iaitu dia berlakunya penghinaan kepada Nabi-Nabi kita. Baik, kita tengok dekat sini Nabi Nuh dia hina, iaitu antara penghinaan yang jelas kat sini. Nabi Nuh mabuk. Nabi Nuh menciptakan berhala anak lembu. Nabi Lut berzina dengan isteri orang. Nabi Sulaiman suka kepada dewa. Nabi Daud berzina dengan isteri orang. So jadi benda-benda fitnah ataupun negatif ini telah disebarkan oleh mereka. Agenda Israeliat. Agenda Israeliat ni bahasa-bahasa belajar dulu. Ataupun kita nak benda yang paling mudah ditokok tambahnya. Okay, tiada kebenarannya. Baik, kita tengok dekat sini. Saya highlight warna kuning dan warna merah. Kenapa? Benda ni penting. Berwaspada terhadap Kristian. Maksudnya kat sini agama Kristian ni daripada dulu sampai sekarang masih ada lagi, dan akhir nanti pun dia tetap ada lagi. So kita sebagai generasi akan datang, pelajar, remaja, belia, orang dewasa atau siapa saja, kena berjaga-jaga. Kita kena kuatkan kita punya pegangan. Baik, antara langkah-langkah dia kita highlight kat sini. Waspada terhadap kuliah percuma. Ada kuliah percuma, ada bahkan kalau tak ada kuliah percuma, kuliah berbayar ke atau sebagainya, awak kena alert. Macam mana? Tanya siapa penceramah dia, apa kelayakan dia, dan apa isi-isi ceramah. Jangan main datang je orang kawan awak ajak, awak pun ikut. Rupanya orang Cina, dah tentu dia kafir. Awak pun tak apalah, duduk je lah. Lepas tu dia cerita tentang perbandingan agama, tetap agama dia. Macam mana? Kita tak ada asas. Akhirnya berlaku porak-poranda dalam pemikiran kita. Kita punya pemahaman kita kucak-kacir sebagainya. So bahaya dan risiko. Sebab itu pastikan siasat dahulu isi penting, sesuatu ceramah itu, sesuatu seminar yang ingin disampaikan, agar tidak bertentangan dengan kaedah ataupun ajaran Islam begitu. Tapi kalau contoh yang jemput awak tu buat program percuma, contoh teknik menjawab UPSR, UPKK ke, ataupun contoh SPM lah, contoh teknik menjawab SPM, orang kafir, orang Cina. Tapi dah terang itu pasal akademik sahaja, mengenai akademik sahaja, tak ada masalah. Terus saja. Okay, yang isunya kat sini yang menyebabkan isunya berkaitan dengan agama dan sebagainya. Okay, jelas Seterusnya, waspada kepada badan kebajikan. Badan kebajikan siapa saja yang memberikan sumbangan, tak ada masalah. Itu antara sifat semua jadi manusia, suka membantu, tak ada masalah. Sifat keperimanusiaan. Cuma kena berpada-pada, kena stay safe. Takut ada perkara-perkara yang berbangkit atau dia tolong kita rupanya. Dia bagi mungkin makanan agaknya campuran contoh. Atau mungkin dia bagi barangan sebagainya, rupanya daripada sumber kewangan daripada organisasi dia, orang Kristian contoh. Istilah begitu. Kena ada waspada. Baik, seterusnya, waspada terhadap hubungan individu. Hubungan individu itu contoh Ali dengan Abu. Lepas tu dia kawan dengan Mutu. Tak ada masalah, kawan baik, tak ada masalah. Bahkan kalau kita kawan baik dengan dia, kita tunjukkan role model terbaik. Mana tahu Allah bagi hidayah, dia masuk Islam. Alhamdulillah, syukur. Istilahnya dekat sini, kalau kita buat baik dengan dia atau dia buat baik dengan kita, so dalam 100%, jangan bagi 100% kepercayaan, bagilah 80. 20 lagi kita was-was kat dia. Dia ni betul ke ni baik dengan aku? Betul dia baik. Okey, Alhamdulillah, bagus. Dia kawan dengan aku. Dia faham ke aku ni tak makan makanan yang tak halal, contoh. Dia tak minum arak ke? Takkan kita nak tanya dia direct, lari kau minum arak ke? Kau tadi macam mana? Istilahnya begitu. Baik sangat, terpaksa tidur rumah dia, macam mana nak solat sebagainya. So kena jaga-jaga, kena stay safe, kena bagi timing, bagi satu had limit lah.
So kena jaga antara kedua pihak. Seterusnya, waspada kelab remaja sekarang ni, macam contoh belia bakbi, ada belia rakan muda, rakan sebagainya, tak ada masalah, join lah. Cuma ada, kalau lah andai kata ada kelab-kelab yang tak berkaitan, kelab-kelab belia yang dianjurkan memang nampak macam pelik-pelik sikit, ada campuran macam India, China, so kena jaga sikit. Okay, takut nanti ada event-event dia bawa, punya minum arak, punya minum air dia, dan akhirnya akan mengganggu jiwa kita nanti. Ni kalau nak huraikan lagi panjang je lah. Okay, seterusnya, waspada terhadap buku, majalah. Saya tambah sikit daripada laptop, komputer, daripada handphone. Sebab apa, sekarang dunia tanpa sepadan, betul? Select, kita dapat info. So pastikan info tu benar, ditapis, tak ada unsur-unsur menghina agama kita dan sebagainya. Boleh anak-anak? Baik, sebarang masalah dan perbincang kita akan bincang di grup WhatsApp, insya-Allah.